warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk isu perbincangan kita hari ini menyentuh mengenai pemindahan organ ataupun organ transplant ya. Baik, organ transplant ialah satu kaedah rawatan yang menggunakan proses pemindahan ataupun penggantian organ atau tisu manusia yang masih elok, yang masih berfungsi dengan baik dari seseorang ke seseorang yang lain, seperti pesakit yang mengalami organ failure ataupun kerosakan tisu, yang mana jika dibiarkan boleh mendatangkan kemudaratan ke atas pesakit tersebut. Sebagai contoh, mereka yang mengalami sakit buah pinggang, kalau mereka tidak opt untuk terima rawatan sebegini, dia mungkin terpaksa menjalani hemodialisis sepanjang hidup dia. Ataupun worse, kalau keadaan dia dah kritikal, ianya boleh membawa maut ya. Baik, siapa yang boleh menderma dan apakah organ-organ yang boleh diderma? Baik, di sini kepada sesiapa yang berminat untuk menderma organ, you boleh dapatkan form ikrar penderma organ di mana-mana government hospital ataupun any transplant center. Baik, organ-organ yang boleh diderma bagi mereka yang masih hidup, penderma yang masih hidup, terhad kepada satu bahagian buah pinggang ataupun sebahagian hati sahaja. Itu pun mereka boleh menderma kepada mereka yang ada pertalian darah seperti keluarga ataupun yang ada pertalian emosi seperti suami dan isteri. Ini adalah kerana bagi mengelakkan kegiatan haram jual beli organ ya. Dan untuk makluman semua, organ transplant ini digovern di bawah Akta Tisu Manusia 1974. Baik, bagi penderma yang telah meninggal dunia pula ada dua kategori. Satu, penderma yang telah meninggal dunia dalam keadaan brain dead, dan satu lagi yang meninggal dunia di luar hospital. Bagi mereka yang meninggal dunia di hospital dan dideclare brain dead sahaja yang boleh menderma kedua-dua organ dan juga tisu seperti jantung, buah pinggang, hati dan juga paru-paru, serta tisu seperti injap jantung, kulit, tulang dan juga kornea mata. Berbeza sedikit dengan mereka yang penderma meninggal dunia bukan di hospital. Mereka hanya boleh menderma tisu badan sahaja seperti injap jantung, kornea mata dan sebagainya. Basically, organ transplant ini dilihat sebagai satu alternatif ataupun rawatan terbaik bagi mereka yang mengalami kerosakan organ, especially yang dah critical, yang dah sampai final stage. It is the best option, it is the best treatment. Normally doctors, hospital akan galakkan patients untuk take up this treatment. In fact, Majlis Fatwa pun menggalakkan kita sebagai orang Islam untuk menderma organ bagi membantu pesakit-pesakit ini menyelamatkan nyawa mereka dan memberikan kualiti hidup yang lebih baik kepada pesakit-pesakit ini. Jadi kepada mereka yang berminat ataupun ada maklumat lanjut, you boleh dapatkan more information daripada kita punya laman web, iaitu www.dermaorgan.gov.my. Hai, Assalamualaikum, saya Najdi. Saya akan teruskan bahagian video ini dengan menerangkan tentang hukum untuk kita lakukan pemindahan organ. Jadi berdasarkan pendapat ulama dan dalil-dalil dan sebagainya, ada dua pandangan yang mengatakan tentang pemindahan organ ini. Pandangan yang pertama mengatakan hukum untuk pemindahan organ ini adalah harus. Pandangan yang kedua adalah tidak harus. Jadi suka untuk saya sentuh yang pertama dahulu, iaitu hukum yang diharuskan untuk kita memindah organ. Jadi kenapa hukum ini diharuskan adalah ulama yang memfatwakan hukum untuk pemindahan organ ini harus adalah dikatakan diharuskan dengan 4 syarat ini. Syarat yang pertama adalah penderma organ tersebut adalah mendermakan organnya secara sukarela, sama ada sebelum dia mati ataupun semasa saat untuk dia mendermakan organnya tersebut tanpa ada sebarang paksaan ataupun tanpa ada sebarang macam elemen-elemen paksaan ke atasnya. Maksudnya dia memang boleh berfikiran waras, dia memang sudah balik dan so on, dan dia buat keputusan untuk mendermakan organ itu adalah atas kapasiti dirinya sendiri dan bukannya disebabkan paksaan orang lain. Yang kedua adalah hendaklah terbukti dan meyakinkan bahawa prosedur pemindahan organ tersebut akan membawa kepada keberhasilan. Maksudnya di sini adalah kan kita ada banyak-banyak keadaan. Contoh keadaan adalah apabila bila kita buat operation lagi akan memudaratkan, sebab contoh macam akan kehilangan banyak darah dan sebagainya. Jadi keadaan ini yang maksudkan bila mana kita pilih untuk mengharuskan pemindahan organ ni, maksudnya kita yakin apabila kita buat pemindahan organ kepada penerima organ tersebut, maksudnya tiadalah risiko-risiko ke atasnya, makanya
kadar ataupun keperatusan untuk keberjayaan prosedur pembedahan itu lagi tinggi daripada tidak berjaya. Yang ketiga adalah hendaklah dipastikan bahawa pemindahan itu semata-mata untuk tujuan berubat dan bukan tujuan lain. Maksudnya tujuan kita lakukan pendermaan organ ini adalah untuk kita berubat, untuk menyembuhkan penyakit atau menyembuhkan kesakitan kita, dan bukannya untuk tujuan untuk mencantikkan tubuh badan, untuk mencantikkan diri kita lagi, dan juga bukan juga untuk tujuan sebarang tujuan kosmetik. Itu tidak dibenarkan. Dan yang syarat yang keempat apabila diharuskan adalah apabila tiada unsur kontrak ataupun jual beli dalam pemindahan organ tersebut. Makna kata antara penderma organ dan penerima organ ni bukanlah berlaku satu akad jualan, yang mana penderma menjual kepada penerima, bukan. Maksudnya ataupun pendermaan ni berlaku atas dasar sukarela dan semata-mata, dan bukannya beliau menjual ke organ. Bila menjual ke organ ini adalah konteks yang berbeza, sebab menjual organ adalah haram. Kerana itu dilakukan bukan untuk membantu, tapi untuk kepentingan diri sendiri juga. Jadi kita tengok apakah dalil-dalil yang mendasari kepada pengharusan hukum untuk pemindahan organ ini. Iaitu yang pertama kita ambil daripada surah Al-Ma'idah ayat yang ke-32. Saya bacakan terjemahan yang di hujung ayat sekali, iaitu yang bermaksud sesiapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, maka seolah-olah dia telah memelihara kehidupan manusia semuanya. Surah Al-Ma'idah ayat 32. Seterusnya adalah dalil-dalil daripada qawaid al-fiqhiyah, iaitu ada 3 yang saya akan sebutkan pada hari ini. Yang pertama adalah kemudaratan hendaklah dihilangkan ataupun ad-darar yuzal. Yang kedua adalah semua darurat yang mengharuskan yang haram, iaitu pun ad-darurat tubihul mahzurat. Ataupun yang ketiga iza taqal amru ittisa', iaitu apabila satu perkara sempit hendaklah diperluaskan. Jadi saya akan fokuskan kepada yang pertama saja, iaitu ad-dararu yuzal, iaitu kemudaratan hendak dihilangkan. Dalam erti kata ini adalah apabila penerima organ ini selalunya adalah orang yang ataupun tengah mengalami kesakitan, yang mana organ tak berfungsi atau sebagainya. Jadi kemudaratan sedang melanda mereka. Jadi kemudaratan itu adalah berdasarkan prinsip qawaid al-fiqhiyah, iaitu ad-darar yuzal, kemudaratan hendak dihilangkan. Maksudnya kita perkara asas sebenarnya adalah pemindahan organ tak boleh dilakukan, namun kita haruskan pemindahan organ ni disebabkan ada kemudaratan yang perlu dihilangkan. Okey. Jadi kita teruskan dengan pendapat yang kedua pula, yang mana pandangan kedua ni kata tak harus untuk kita lakukan pemindahan organ ni. Jadi apakah dalil yang mendasari kepada pandangan tersebut? Adalah yang pertama surah Al-Baqarah ayat 195, yang maksudnya belanjakanlah harta bendamu di jalan Allah dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam lembah kebinasaan. Maksudnya bila kita hidup, ada pendapat yang mengatakan bila kita hidup sihat, namun kita decide untuk derma organ, kita seolah-olah kita melampakkan ataupun meletakkan diri kita dalam lembah kebinasaan. Sebab daripada kita sihat, kita derma organ, kita macam letakkan diri kita dalam keadaan tak sihat. Itu yang pertama. Dalil yang kedua itu daripada hadis Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anhu, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, memecahkan tulang si mati sama seperti memecahkan tulang orang hidup pada hukum berdosanya. Jadi hadis ni menunjukkan bahawa orang yang hidup diharamkan memecah dan merosakkan tulangnya, iaitu juga sama juga dengan memotongkan sebahagian anggota badannya. Contoh kita potong sebahagian daripada buah pinggang kita dan sebagainya. Dalil antara dalil-dalil dan kaedah fiqh pula, iaitu yang pertama ad-dararu la yuzal la yadirar, iaitu kemudaratan tidak dihilangkan dengan kemudaratan. Maksudnya bila kemudaratan sakit ni berlaku, kita tak boleh hilangkan dengan melakukan satu kemudaratan lain, iaitu kita derma organ ataupun kita bagi organ orang lain, tak boleh itu. Yang kedua, ad-dararu la yuzal bi mithli, kemudaratan tidak dihilangkan dengan seumpamanya, sama juga lebih kurang tadi. Jadi dua kaedah di atas mengandungi tegahan daripada menghilangkan kemudaratan dengan menggunakan kemudaratan yang lain. Jadi ini adalah menunjukkan bahawa hukum tidak harus.